Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat berapa? Jauh ni. Ya? 10. Kat mana? Atas sekali 10. Keempat. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, keempat daripada syarat sah sembahyang, mengetahui kaifiat sembahyang. Kaifiat ni makna cara melaksanakan, ya? Biar tahu, jangan ikut-ikut. Seperti mengetahui yang mana fardu dan yang mana sunatnya. Dia dalam sembahyang dia ada fardu, dia ada sunat. Jadi biar faham, biar kenal mana fardu, mana sunat. Bagi orang awam, jika ia berpegang kepada sekaliannya fardu atau setengahnya perbuatan sembahyang tu fardu dan setengahnya sunat, tidak dapat dibezakan dan tidak dikosakkan yang fardu itu sunat, maka sahlah sembahyangnya. Syarat yang keempat daripada syarat-syarat sah sembahyang, bila disebut syarat, tak ada syarat jadi tak sah sembahyang, iaitu mengetahui kaifiat sembahyang. Sembahyang tu wajib dah, tahu cara buat tu wajib pula. Apa jua dalam kehidupan kita ni, nak buat satu-satu benda dia memang wajib tahu. Jangan buat dulu baru nak belajar, walaupun benda tu remeh-temeh, walaupun kita ada alat yang molek, yang mahal lah, tapi kalau tak tahu tak jadi. Contohnya kita tak ada ilmu bab jahit, kita beli mesin jahit hak mahal sekali 40,000, bukan singa 5 bintang tu, mahal sekali ya mesin jahit, faham? Tak ada lawang dah, 40,000 mesin jahit. Kita pun ambil lah kain hak molek sekali 800 hias meter, kita pun buat haji Melayu, jadi tak? Tak jadi dah tu mesin mahal, tak jadi juga. Dia kena mengetahui kaifiat menjahit. Tak usah nak buat baju, kalau nak tutup, maknanya nak jahit kain pelekat pun tak jadi, pasal tidak ada ilmu. Maka ibadah lebih-lebih lagi, kerana ibadah ni tujuan Tuhan cipta kita. Hak kita cari makan, kita takni hak tu alat je, matlamat ibadah. Jadi ibadah hak paling mahal, tiba-tiba tak tahu cara buat, tak belajar pun, maka rugilah. Yang duk belajar sangat hak dunia, duk ngapa juga tak boleh ni, kalau silap tak boleh ni, tapi bah sembahyang tak belajar pun, kita abad sembahyang, cara melaksanakan sembahyang, hadis-hadis tentang sembahyang tak perhati pun, bro nak ambil lesen kereta, baca kitab JPJ, faham? Gini hafal suti-suti pasal apa? Dah salah, tapi hak agama dah buat pula gitu, kena tahulah. Nak tahu lagu-lagu mana, banyak cara ada. Nak pula zaman moden sekarang, cukup mudah nak belajar bab sembahyang. Dia tak mesti kita kuliah gini, dia kena tahu lagu-lagu mana, tahu macam-macam cara. Tak mesti buat kuliah maghrib, tak mesti tazkirah, kena belajar lagu-lagu mana, belajar kok pandailah. Matlamatnya nak tahu. Sebab bila kita tahu, dia ada selok-belok dia, dia ada selok dan belok dia. Tu kena tahu. Hak tu kata kalau beli mesin jahit tu, jadi jahit tu jadi benda lakuh, lekung dak pandai tu. Orang dulu kitab musolli tu, guru kita cerita di negeri dia tak ada jual musolli, nak mengaji kirim ke orang
pergi ke Mekah. Orang pergi Mekah, kirim kitab musalli, suruh beli di Mekah, balik ngaji. Nah, tu nak ngaji musalli bab sembahyang. Makna tu hemah orang dulu-dulu. Nak sampai kirim Mekah kitab nak mengaji punya pasal. Leni orang ngajar belah rumah tak layan mana belah rumah je tok guru ngaji apa mati kerah tok guru dak pergi bersekali habuk tak dah macam mana orang zaman kediang ni jadi dia ada fardu, dia ada sunat. Fardu semayang tu rukun semayang. Dia tulis setengah kitab dia kata rukun semayang, setengah kitab dia kata fardu semayang. Setengah. Tapi hak terkenal nama rukun. Nama dia rukun. Kena tahu hak ni rukun, hak ni sunat. Rukun ni kenapa? Kata ulama-ulama, ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai' wa kana juz'an minhu. Perkara yang terhenti atasnya oleh sah ibadat dan dia termasuk dalam ibadat tu. Contohnya sujud rukun semayang, maka tak sah kalau tak ada sujud. Dan sujud itu ada di dalam semayang. Tu rukun. Tinggal rukun walau tak sengaja tak sah. Dan tidak berdosa. Contoh kita tinggal rukun. Satu hari itu kita semayang, kita tertinggal rakaat. Anyuk punya pasal. Duk tengok esok guana ni nak pergi moh JKK. Ada mari. Ya lah bagi yang lipu lara. Awal teh bunyi lah ni. Jadi dak ingat rakaat. Pas baca surah sujud dak sengaja ni. Tidak berdosa. Dan dia tak sedar siapa mati bahawasanya pada hari itu dia tidak sujud semayang subuh, ngadak rakaat, tak dosa. Kalau sengaja dosa. Faham tak? Tak. Semayang dia sah tak sah? Mana sah apa ni? Apa dah tak ada rukun tak sah. Tak dalam seminit ni sah. Saat ni baru khabar tak ada rukun memang tak sah. Seminit tak apa 48 saat baru. Allah saya. Kita anggap kalau sakit demam nak suruh seh gati. Berat nandang juga kalau begini. Tak sah. Cuma tak berdosa pasal dia tak sengaja. Tapi ada pahala mengerjakan sembahyang. Faham? Pahala ada. Itu beza dia. Pasal khabar saat ni syarat sah. Dia kena ada. Dan dia rukun tu dia terhenti atasnya oleh sah. Haji tu kak dak ingat tawaf dak sah haji. Dak bayar dam dak jadi apa kau. Macam orang dak ingat haji betul sujud sahwi tak ada apa, dia kena tambah rakaat. Jadi kita belajarlah siapa kita tahu rukun ataupun sunat. Kalau orang tanya akad tangan ni rukun ke sunat masa nak takbir, kita jawab rukun balik awal. Faham tak? Ni sunat. Rukun lapah di mulut Allahu Akbar itu rukun. Sambil melakukan rukun sunat akad tangan. Biar mahal kau tak nak. Orang awam tak apa, tak boleh nak kata. Orang tanya akad tangan rukun ke sunat, dia tak boleh nak jawab. Tapi dia kata gini, dalam semayang tu ada hak rukun, ada hak sunat, tapi hamba tak reti nak khabar sesa. Maka dimaaf pada syarak. Orang awam tu orang agak ni, orang awam ni orang jenis kalau ngaji tak reti. Jenis orang tua-tua, orang lemah akal. Dia maaf pada syarak. Kita maaf tak kita ni. Kita bukan orang awam, kita awam selamat. Faham tak? Senyum kambing. Kita kalau mengaji hak orang putih kita tak reti dah ngaji hak ni dah maaf juga kena reti. Dia orang awam ni ngaji benda apa dia tak reti jadi bengong gitu. Dipanggil orang awam, payah nak belajar dia. Orang tua-tua. Kita ni ngaji sekolah pandai, maka dah maaf kena belajar bab agama. Setakat mana? Kena jadi ustaz dak fardu ain je lah.
Kelimanya, suci daripada hadas, sama ada hadas besar atau hadas kecil. Jika berlaku hadas semasa bersemayang, batallah sembahyangnya. Hadas, ada hadas, maka kena suci daripada hadas. Hadas ni kenapa? Hadas ni bahasa Arab al-hadasu. Hadas ni ulama buat takrif, amrun i'tibariyun yakumu bil a'dha yamna'u sihhatan nahwi salah. Satu hukum yang diperkirakan ada pada anggota tubuh badan kita, yang kalau dia ada, dia boleh menghalang daripada sahnya semayang ataupun ibadah. Itu panggil hadas. Amrun i'tibariyun, tengok tak nampak. Nah, muka orang hadas besar dengan orang mandi dah hadas sama tak? Sama. Batu tak nampak. Nah, bukan orang hadas besar muka jadi gayung. Hadas besar tu, hadas besar bukan. Dia tak nampak, dia amrun i'tibariyun. Nampak tak? Iktibar, hukum saja ada. Itu panggil hadas. Nah, sebab satu kita tak nampak. Bila kita tak nampak, sebab tu di makmum yang ikut tu imam hadas besar semayang. Makmum sah. Sebab apa? Sebab hadas besar atau hadas kecil amrun i'tibariyun, perkara yang hukum ada tapi perang tak nampak. Faham tak? Panca indera kita tak dang nak capai, beradah ke tak? Kalau kita reka metal tak boleh. Kita reka metal kan tiba kat orang, tak ni junub. Tak ni junub, dah boleh lawak. Faham tak? Tak ada metal tu, alat tu. Sebab tu kalau kita semayang, makmum suci belaka, tu imam dah ingat mandi junub, sah. Nampak? Sebab apa? Sebab tu tak mandi junub tak nampak. Faham tak? Tu imam jimat ada besar, dah makmum nampak, bukan jimat atas sejik. Faham tak? Baru makmum nampak, mana dah ni junub ni, dia imam tak nampak. Mari kongkong. Betul sah, rapat sah. Tak ramak tu imam. Junub tak mandi. Rapat sah. Allahu akbar. Siapa kabir? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak imam pun mari. Allah. Tak mandi junub setara baruh. Mari dalam hati. Tak imam. Bulan lepas ni dah. Dia pun mi goreng pun. Si biani baru dak kena. Jadi walaupun dak mandi junub, makmum sah. Ingat tu pasal apa? Dak mandi junub hadas, makmum tak nampak. Jadi maaf pada makmum. Jadi tu imam saja kena balik mandi dan qada. Makmum dak payah. Faham? Sebab hadas tak nampak boleh. Jadi tu imam dah sawak pengumuman. Ada kat imam wadah buat pengumuman. Saya sebenarnya tadi tak ingat mandi junub. Dah ada khabar gitu. Balik awak tenang imam. Jangan buat gitu dah. Jadi waktu kita seorang je. Kita balik buat slow gitu lah. Orang mana tahu dah. Buat slow sampai kat gelap lagi lagi. Mana mandi. Sebab tak nampak tu nak khabar hadas ni amrun i'tibar, tak nampak. Kalau orang kafir nampak, orang kafir yang jelas kekufurannya, hak tu dah maaf. Orang kafir yang jelas kafir. Umpamanya hak tu makmum kena qada belaka. Umpamanya salang baru tahu, dari tadi tak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi bunyi pelak. Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum kata, "Cih, Syami belu." Mana yang mengikut apa? Jadi makmum batal belaka, kena qada. Pasal apa? Kafir tu nampak jelas. Faham? Yang dia pergi suruh qomat, mugi qomat apa? Barang nampak. Tu hadas. Jadi kalau sesiapa yang sengaja semayang dalam keadaan hadas, berdosa besar. Dosa besar. Sesiapa yang tak sengaja dalam keadaan hadas, tak berdosa. Kita tak sedar kita pun semayang lah, padahal tadi ketuk dah lepas isyak.
lepas garik bila orang bangsa bangun semayang. Kita lupa sungguh. Sah ke tak? Sah ke tak? Sah ke tak? Tak sah. Jangan awak ngongek-ngongek itu. Tak sah, lupa tak sah. Sebab ni syarat sah. Bila tak ada syarat, tak ada masyruq, tak ada sah. Cuma tak berdosa lah. Bila kita sedar esok wajib qada. Tak sedar sampai mati tak berdosa. Semayang tak sah. Pahala semayang ada. Kerana silap kita batal dah, ingat ada hari semayang. Sebab tu sunat ambil semayang lah bagi yang berkuasa. Syekh tanya nak qada masa tu ke nak tunggu masa lain? Jawabnya, qadalah pada masa yang kita sempat di dalam waktu. Contoh kita semayang maghrib tak ingat ambil wudu, tak ada wudu, beradah pukul 8 sedarlah kita dah ambil wudu, maka Isya 8.45 minit tu ada ruang untuk ulang balik. Sengaja biasa apa 8.45 masuk Isya berdosa. Nampak? Bukan wajib qada buat selalu. Kita ada ruang lagi tu kan masa semayang. Di dalam masa semayang tu kita kena ulang. Jadi kalau buat di dalam waktu dia panggil tunai. Lepas habis waktu baru teringat tadi tak ada wuduk, dia panggil qada. Ada juga orang yang dia bila sedar dah tak ada wuduk semayang juga. Dia dua jenis, tak ada wuduk ataupun berhadas semayang juga. Yang pertama dia sedar sebelum semayang. Yang kedua dalam semayang baru sedar. Semayang juga. Berdosa besar belaka. Biasanya orang yang dia tak ada wuduk ketuk dah bila orang bangsa malah pasal hujan-hujan sejuk ni. Malah nak turun tanah ambil wuduk mayang lagi lah. Syaitan kata bukan acak sekali ning je. Kita pun gamak juga dak ambil wudu, berdosa besar, sedar. Kadang-kadang orang tu dia khelak, dia duduk bari khelak. Orang bangsa bangun semayang dak sah, haram, dak boleh, batal wudu kan. Faman nama falyatawadda, siapa yang telah tidur walau sekejap falyatawadda, kena ambil wudu. Melainkan tidur hak punggung dia tetap atas latar, tak boleh nak ketuk, baru tak batal. Ada juga orang gitu. Orang kata tuk tuk dah ambil wuduk mayang tidur ni, khelak je. Dia faham khelak je. Khelak je, khelik tak kira. 1 second, 1 saat dia kira tidur. Dia tak syarat jenera. Tak syarat jenera. Hilang akal sekejap batal wuduk. Jangan. Yang kedua, orang yang semayang dah patu batal tak berhenti semayang, hak ni haram juga. Hak ni ramai berlaku dalam sah. Kalau semayang seorang jarang berlaku. Semayang seorang sampai rakaat kedua ketuk, kita tu baik ambil wuduk pasal kita semayang seorang. Kalau semayang jemaah, faham? Takkan nak tu baik, faham? Malah tu baik sekarang dah waktu kan wak dalak semayang duduk langsah, duduk langsah rakaat kedua ketuk, malah tu baik. Lepas tu berlakung semayang. Berlakung semayang tu hukumnya haram, tak boleh, tak disambung semayang. Baca dalam Maliki Yaumiddin tak disambung iyyaka na'budu, kerana tu adalah surah rupa semayang, keluar daripada sah. Ataupun tak dikeluar, duduk dulu menunjukkan kita telah batal. Jangan pura-pura semayang. Hukumnya haram. Jika berlaku hadas masa bersemayang, batallah semayangnya, walaupun hadas itu dekat-dekat nak salam. Dia ingatlah, kita royak sama, masuk semayang dengan huruf ra, keluar semayang dengan huruf mim. Ra mana? Ra akbar. Maka kira kita telah pun masuk dalam semayang. Takbir tu alif lam lam ha, alif ka ra. Allahu Akbar. Bar tu tubik dah ra, maka kita kira masuk dalam semayang, ketuk batal. Nampak? Makan haram, cakap haram,
tu panggil takbiratul ihram. Nah, takbir yang mengharamkan benda yang halal. Kok mana setelah kita sebut huruf ra dikira masuk dalam sembahyang? Apa faedah kita tahu huruf ra ni? Supaya kalau kita nak keluar daripada sembahyang dah senang bila tahu. Kita baru takbir Allahu Akbar, dak kata bab. Bang roti canai dulu. Kat gia pula sembahyang dak haram. Hukumnya makruh. Faham? Pasal dak masuk di dalam sembahyang. Masuk ni Allahu Akbar. Bang roti canai haram. Pasal masuk dalam sembahyang dah. Nampak lagi? Allahu Akbar. Kring-kring orang telefon. Hello. Boleh akak. Makruh. Tapi akbar, halo, khepok kepala. Faham? Akbar tu masuk dah. Tu nak beza. Nah. Keluar daripada sembahyang huruf mim. Assalamualaikum. Nah. Maknanya assalamualaikum. Kita pun ketuk dak atas sembahyang. Pasal sebut dah kum. Keluar dah pada sembahyang, selesai dah sembahyang. Walaupun tak ada kata warahmatullah. Warahmatullah bukan rukun. Sunat saja tambah rukun assalamualaikum. Jadi kalau assalamualaikum kita pun ketuk, tak ada kata kum, batal sembahyang. Nampak? Boleh berhenti ada sembahyang ni. Allahu Akbar. Tidur dulu ngatuk mata pula. Faham tak? Makruh saja, dak haram. Haram ni kita masuk dalam sembahyang dah dengan kata akbar, tak boleh berhenti. Melainkan sembahyang sunat. Sembahyang sunat boleh berhenti. Sembahyang sunat. Sembahyang fardu tak boleh berhenti. Melainkan darurah. Mak kita panggil tak boleh berhenti. Yang boleh berhenti mak ayah panggil sembahyang sunat. Mak kita keluar bawah no, dia sakit suruh ambil obat ke apa tahu, kita tengah sembahyang sunat boleh berhenti, batal, turun di atas obat dia tu sembahyang semula. Fardu tak boleh. Nampak? Orang panggil tak boleh berhenti sembahyang fardu, melainkan Rasulullah panggil boleh berhenti. Lain tak boleh. Mak Said panggil pun tak boleh berhenti. Tu apa ni, tuanku ke raja panggil tak berhenti, haram. Darurah boleh berhenti sembahyang. Allahu Akbar tengah baca Fatihah, rumah terbakarnya hingga di kain lasir, obat nyamuk, kita berhenti sembahyang, dijiru air biar padam, sembahyang semula boleh, tak berdosa kerana menyelamatkan harta benda. Pasal ada orang dia pergi akak telefon tengah sembahyang. Kawan punya pasal kawan projek besar tengah sembahyang kering. Ya dah ni berhenti sembahyang lagi akak. Halo, mana ni? Dah mula ni aku tengah sembahyang. Khabar dia tengah sembahyang. Lawak kau ni. Tak boleh walaupun projek besar, niaga kapal selam besar. Atau boleh tenda buat bumbung hak utuh baru ni. Besar dah projek tu. Tak boleh berhenti. Dia menyelamatkan nyawa kita, menyelamatkan orang lain, dan menyelamatkan harta benda yang bernilai tinggi. Kalau rendah nilainya tak boleh selamat. Tak boleh kita berhenti semayang. Tak, kita tengah semayang berhenti kejar orang curi. Buat apa? Dia curi butir kecil dia butir. Tu tak boleh berhenti semayang. Curi beg piti, curi benda-benda penting, boleh berhenti semayang. Nampak? Keenamnya, suci daripada najis. Suci dirinya daripada najis yang tiada dimaafkan pada tubuh, kain dan tempat semayang. 3 kena suci. Tubuh badan kita ni, pakaian kita, dan tempat semayang. Tempat semayang yang kita bergerak tu kena pada latar, hak tu tempat semayang. Mana-mana bahagian badan tidak tersentuh dengan najis pada gerak dan diamnya, maka tiada sah semayang jika terdapat mana-mana satu daripadanya. Dan tiada sah semayang bagi orang yang menanggung suatu yang bersambung dengan najis, seperti menanggung tali yang terikat pada anjing dan lainnya. Dan tidak mengapa jika berkebetulan dengan najis ketika bangun dan duduk selagi tidak bersentuh dengannya.
Baik. Pakaian kita tak boleh ada najis. Tubuh badan kita, begitu juga tempat yang kita bersentuh masa berdiri dan duduk dalam semayang. Kita pergi ke tubuh badan dulu. Maksudnya najis yang tidak dimaaf. Najis yang dimaaf tak apa. Kita nak masuk semayang, kita ada darah sikit sini, bekas kena pisau kat ni. Kita cukur ada darah sikit. Kita tengok dah dia cermin, sunat basuh pasal sedikit. Tak wajib basuh. Kalau neleh banyak wajib basuh, baru boleh takbir semayang. Kita nak semayang, kita tengok ada darah ikan sikit di lengan baju kita, halus gitu, tapi nampak maka dimaaf pada syarak. Sunat basuh kalau kita tak basuh, sah juga semayang. Tapi kalau besar gitu wajib basuh. Nampak? Dia gitu. Adapun kita semayang dah barulah kena najis yang daripada tubuh badan kita sendiri, tak batal semayang. Sebab kalau kita sengaja sikit dimaaf, kalau tak sengaja banyak pun maaf. Contohlah, dia semayang, dia pecek jerawat pulang semayang. Tu imam baca panjang, pada duduk nengung duduk tunggu imam dia pecek jerawat tu. Ada keluar darah sikit sengaja, tak batal semayang. Pasal sedikit sengaja. Kalau banyak batal, dah maaf. Tapi kalau tak sengaja, maaf pada syarak. Umpamanya dia accident jahit lengan ni sikit, rebah motor maring lempik. Jadi bila dia sujud tu, siku dia kena sikit di latar, keluar darah meneleh-neleh, tak batal semayang kerana tidak sengaja. Faham? Begitu jugalah dengan bakar-bakar binatang yang tidak ada darah mengalir. Contohnya ada bakar semut pada tempat yang tak nampak kelih, maka lepas mayang tengok dimaaf pada syarak. Contohnya duduk celah kolai, duduk celah pelipak bawah kain, duduk celah benang dalam kocek, sudah semayang nampak ada seekor bakar semut, dimaaf pada syarak. Tapi kalau bakar semut tu duduk yang tempat mudah nampak, duduk luar gini, dah maaf pada syarak. Sebab Islam ni agama mudah. Benda yang payah kita nak pelera, dimaaf pada syarak. Benda yang mudah jaga waktu dah maaf lah, kita kena jaga waktu. Sebab dia berdarah yang tidak mengalir, dia sikit kecil sangat binatang tu. Kalau benda-benda besar, dah maaf lah, walaupun duduklah kocek. Sudah semayang tengoklah kocek, anak kambing saya kau mampu. Tu dah maaf tu. Dia kata tiada sah semayang bagi orang yang menanggung suatu yang bersambung dengan najis, seperti menanggung tali yang terikat pada anjing dan lainnya. Dan ni biasa kita jumpa dalam kitab-kitab lama. Dia buat contoh tali kita pegang masa semayang, lepas tu tali tu sambung dengan anjing. Tak sah gitu. Kita semayang pegang tali, tali tu terikat di anjing. Nampak tak masalah tu? Kata guana pula tu imam ni yang pergi semayang pegang anjing tu, apa pula? Dia gini, masalahnya masalah sedang berburu dengan menggunakan anjing. Islam ini mengharukan kita berburu guna anjing. Anjing yang kita latih masuk dalam hutan, nitah kacil, kita suruh kejar, dia kejar. Tu anjing perburuan panggil mu'allamah. Boleh bela. Jadi bila musafir jasuk dalam hutan, dak padang pasir, berburulah. Lepas tu siapa time semayang, kena semayang. Kalau jenis ada pokok kayu, tali anjing tu ikat di pokok kayu, pasal nak semayang takut lari. Dah kalau padang pasir nak ikat ni benda, tak ada tempat nak ikat. Jadi kaedah hukum pekarnya, tali hok duduk di anjing tu kena jirit bawah ni, bukan tumi, bahagian tapak kaki depan, belang semayang jirit. Kita sujud pun duduk atas tali, diri pun duduk atas tali. Jadi anjing tak boleh nak lari mana-mana. Jirit tak apa. Yang tak bolehnya setengah-setengah harat hak jahil ni, dia ikat tangan dia. Dia ikat tangan dia, lepas tu ikat di anjing. Jadi setuh daripada tali pergi ke anjing. Tak sah. Bukan masalah sini tak ada. Mayang ikat di anjing. Masalah perburuan di tanah harak, di padang pasir. Kalau zaman kita learning ke mikrofon mikrofon hak buat dada, mic ni kan dia ada tali.
Nah, hak jenis ada tali lah, hak kalau kot leh ha. Hak ada neh. Dah tali ni buat apa? Tali mikrofon ikat di anjing. Tak tali mikrofon kena di najis, tak boleh. Hang, atas tali mic tu ada tai cicak, tak boleh. Nah, dia kira menanggung tali yang atas tali tu ada najis. Nampak? Nah, tapi kalau tali mikrofon wayar dia sambung dengan amplifier, atas wayar tak ada tai cicak, ada atas amplifier, maka ukurnya dimaaf pada syarak. Faham? Tak sama dengan kis ni. Hak ni tali terus ke najis. Hak Tok Imam tali mikrofon bukan terus ke najis, terus ke benda yang tidak najis, iaitu amplifier. Atas dia baru ada tai cicak. Tak apa gitu. Dah? Macam kita semayang, kita nyanda di dinding, kena tubuh kita setuh di tiang surau. Atas tiang surau tu, atas sikit ada tai tikus. Dekat dia, dekat nyambung dia, ukurnya sah semayang. Ada orang kata tak sah, tak betul. Dia kata tak sah pasal sambung dengan tiang, atas tiang ada tai tikus. Faham tak? Berat menandang. Kalau kita dah mu jirit tak benda. Dah jirit atas papan atas surau, dah papan atas, turun ke bawah pula tiap ayam. Dan nak buat kan ni? Semayang atas angin. Nampak? Melainkan kita junjung surau tu dalam semayang, kita akak surau, baru tak sah dia panggil mengangkat benda yang ada najis. Sebab tu budak yang ada najis dalam pamper dia setuh kita, tak batal semayang. Ni masalah moden kat ni. Sebab hanya setuh saja, dia tangan tak najis, jadi dalam pamper dia setuh kita, tak batal. Yang batal kita akak dia. Dia gantung, dia peluk di paha kita, atau kita tengah tayak dia mari peluk tekuk ayah, dia pun akak kaki, congek dua-dua. Mana kita menanggung orang yang ada najis pada zahirnya. Tu baru tak sah. Faham? Setuh saja tak batal. Dah? Biasa budak-budak tak? Kadang-kadang kita sujud dia naik atas. Dia kita sujud kadang-kadang tahiyat budak-budak biasa umur 2 tahun 3 tahun gitu cakap tanah jarang duduk tahiyah tengah semayang tu kita terajang biar nyembang, tak erti bahasa dia umur 2 tahun 3 tahun kita tahiyat awal mari duduk lepek duduk. Kalau dalam punggung dalam paper dia tak ada najis, biar dia duduk situ. Faham tak? Tak ada apa-apa. Kalau tak ada najis lah. Tapi kalau tak ada najis, kadang-kadang dia tak sunat lagi. Jadi basuh kecing tak tanggal, najis ada bawah khulfah dia. Maka kalau anak jenis tak sunat lagi hak lelaki gini, dia mari duduk atas riba, kita akak ubuh bawah, tak batal. Dia kita tengah sujud, dia mari duduk atas belakang, kita pun buat turun, tak batal. Tapi kalau kita lambat, kita biar dulu dia duduk, batal semayang, kerana ada air kecing bawah kulit dia, kerana dia tak sunat. Lepas tu ada orang kata, tu Rasulullah tengah sujud, Sayyidina Hasan yang Husain naik, Nabi dah letak bawah pun tak kata tu. Kena faham baik. Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, dia sunat masa kecil. Orang Arab sunat umur 7 hari, umur 4 bulan sunat dah. Jadi kalau boleh khabar atas belakang Rasulullah, takkan umur 4 bulan. Umur berapa? Tak ada 2-3 tahun. Mana dia beranak itu sunat dah. Orang Melayu je tidak tampak sunat. Faham tak? Jawab tu orang Melayu ni bila anak naik atas belakang kena buat turun pasal tak sunat. Tak boleh kiyah Sayyidina Hasan Husain naik atas belakang Nabi pasal dia sunat masa beranak, masa kecil Arab. Tak? Nabi tak arah budak naik atas belakang. Tengah sujud anda sedang mayang jemaah ni, tengah sujud Masjid Nabawi. Hasan Husain kena naik atas belakang. Budak-budak Arab Melayu sama budak-budak Inano. Dia naik atas belakang Nabi. Nabi dah akad, Nabi sujud lama. Lama sujud, siapa dia turun baru Nabi akad. Allahu Akbar. Sahabat apa tanya, apa sujud lama ngak ni? Tak tahu tak kabarlah dia per minit lama. Kalau lama sikit-sikit sahabat tak tanya. Lama benar kan? Dan ni buat kuda. Buat kuda. Lama kan?
Nah, lagi tak puas nembok, lagi tak turun kubur. Sahabat tanya benda yang lama nak sujud Rasulullah buat apa? Dia kata cucu aku tengah sujud naik atas belakang. Jadi kalau dia akad Allahu Akbar, dia tak puas main. Nampak tak? Jadi aku sujud lama, biar dia puas dia turun, aku akad. Ra'i juga budak-budak dalam semayang tu Rasulullah. Nak? Kita budak mari duduk tariba tolak menyembang budak. Nah, tengah tayar anak mari duduk tariba dah budak-budak tolak. Tolak. Tengah semayang, boleh bating. Anak naik atas belakang terik tekuk ni. Benyum. Sadar di mesinnya. Nah. Jadi backing tak juga harah gitu. Nah, tengok Rasulullah tunjuk contoh. Nah. Biar ia budak-budak. Bahasa dia dah. Orang kata kurang ajar budak cek. Nah, dia tim je. Orang sujud naik atas belakang. Lain mak dia naik. Mana mak dia sungguh. Dan tidak mengapa jika berkebetulan dengan najis ketika bangun dan duduknya selagi tidak bersentuh dengannya. Kita tengah semayang baru nampak depan kita ada najis, maka kita sujud lagi tak sentuh dengan dia, tak atas semayang. Kita tengah semayang anak kita mari berok depan, maka kita sujud lagi tak kena dengan kita, tak batal semayang. Cuma sunat kita beredar ke kiri atau ke kanan biar kita tak betul dengan najis. Nah, dia gitu. Najis-najis dimaafkan ialah seperti kesan tempat istinja dan sedikit daripada darah. Jadi kalau istinja dengan batu dia tak sama macam istinja dengan air. Air dia cuci betul. Dengan tisu dengan batu ni dia tak macam air. Jadi kemungkinan ada kesan-kesan sedikit, maaf pada syarak. Tahi lalat maaf. Tak lalat sajalah, kias dengan serangga lain. Tahi dia betul lah, bukan tahi lalat muka orang sepoh ini, bukan tu. Tahi lalat ni, lalat tu dia pergi berok atas baju kita tengah semayang sah. Dan kias dengan lalat serangga-serangga lain. Kita tengah semayang mari nyamuk ni je kecil atas ni, maaf pada syarak, tak batal semayang. Kita tengah semayang mari lalat duduk tapiah dia berok, kita ambil mikroskop seperang nampak cek tahi lalat. Tak, pasal dia tubuh dia kecil, sebab tu maaf pada syarak. Mari kengga kita semayang, kengga lalu ke atas ni je kecil, nitik aluh je atas piah kita tengah semayang, maaf pada syarak. Apa maaf? Kerana binatang tu kecil. Apa binatang lain dah maaf, binatang lain besar. Jadi serangga ni dia kecil, maka tahi dia kecil. Takkan tahi besar pada tuang. Tak. Tahi lalat besar lengang, lalat besar tu je. Tak benda sabar. Jadi bukan kerana dia serangga, kerana dia kecil sebenarnya. Kalau serangga tu besar, dah maaf. Katakan negeri tu lalat besar. Lalat besar-besar, mesin kisah seming lah kau. Faham tak? Besar lalat, dah maaf lah pasal tahi dia besar. Ataupun negeri tu lembu kecil je, besar pirah lembu. Faham tak? Dia pun berok atas kepala kita, maaf pada syarak. Dia tu lembu, bukan kira nama, kira benda kecil. Faham tak? Bila haluk, maaf pada syarak. Tapi payah nak jumpa lah lembu gitu. Tanah jalan raya yang najis. Tanah jalan raya yang najis, maaf, bukan najis, tanah kotor maksudnya. Kita naik basikal, naik basikal tak bila nak pergi masjid. Jadi siapa kat tanah tu dia kena ujang tah ni sikit, tanah tu kena ditayar. Tanah kotor, tanah tu ayang lah berok, apalah berok, tak netik lah, dah magat tak ada. Tak tak bila basikal JKK beri tak kata tahan lama basikal tu. Magat 3 hari cabut dah. Esok mu kena pergi esok manik urai. Mu jangan awak tak pergi gitu. Aku nak dengar dia ni bunyi gitu. Netik tanah kotor tu lah.
sah semayang. Selagi mana tidak zahir najis yang lekat di belakang. Yang lekat tu adalah bekas air tanah jalan hak kotor, yang mungkin ada najis, mungkin tak najis, tapi kotor lah, bedang-bedang atas belakang. Tapi kalau netik tu tahi lembu, tu dah maaf, wajib basuh. Hak tu zahir najis, faham? Hak ni tanah tu saja, yang diperkirakan kotor. Darah tumal termasuk benda lain, pirah ke apa hak aluh-aluh, dimaaf belaka. Kutu anjing, bukan anjing, kutu anjing. Bak apa dia panggil kutu anjing? Muka macam anjing, tapi tengok muka macam ni. Bak tu Tuhan buat makhluk mikro ni, dia halus. Kalau tengok bawah pembesar seperong, jahat-jahat muka. Memang jahat muka. Sungguh kita aja, kita tengok kutu je, tengok kutu bawah mikroskop. Lebih pada alien. Kutu je Tuhan buat, hebat Tuhan buat ni. Padahal kecil je. Hebat. Takut kita tengok. Maka Tuhan ni rahmat, hak muka hebat gitu, dia buat aluh je. Kalau dia buat besar-besar uta nak nyanyi itu. Darah bisul. Darah bisul. Tak sengaja, maaf. Walaupun banyak, sengaja sikit baru maaf. Bisunya orang duduk komak, duduk korek bisu. Nak tubik sikit. Lalu tak ada kerja Tok Imam. Faham? Dan melek sikit, maaf pada syarak. Tapi kalau banyak tak sengaja, maaf. Dia gitu. Tak sengaja, tak apa. Macam bisu ni. Darah gigi tubik, darah gusi, darah hidung. Bobek berjelabuk ni. Tengah semayang, dimaaf pada syarak. Siapa merah habis, jubah asal putih habis, jadi merah terus. Nak khabar banyaknya keluar darah hidung, merah terus jubah. Maaf juga pasal keluar tengah semayang. Tapi belum semayang keluar darah hidung, wajib kena basuh. Faham tak? Melekan sedikit tepi-tepi ni. Pasal sebelum semayang. Tanah, danor dan air kumang yang ada bau. Air kumang, budak-budak ubah mutuk. Lepas tu dia malang itu bi air bisa. Madak neleh busuk hong. Masa tu pedih. Tu najis. Jika ia bersemayang dengan najis yang tidak dimaaf, dengan tidak mengetahuinya atau terlupa kemudian baru teringat, wajib ia mengulangi sembahyangnya semula dengan syarat najis yang tidak dimaaf. Kalau najis yang dimaaf tak ada masalah. Yang ketujuhnya, meninggalkan berkata-kata. Wallahu a'lam. Saya telah menjual rumah yang telah dibeli pada 10 tahun lepas dengan harga 100,000. Setelah saya dapat duit itu, adakah wajib dikeluarkan zakat dan berapa jumlahnya? Dia dalam mazhab Syafi'i ni, kalau kita jual rumah kita bukan meniaga, bukan buat jadi perniagaan, kita jual rumah saja, dia tak kena zakat. Yang kena zakat ni kita meniaga, dan perniagaan kita tu sampai setahun kita meniaga. Faham? Tak kena zakat ni bukan mazhab Syafi'i. Kita ada kereta kita pakai, lori kita ni, kita pun jual lori kita 40,000 boleh biti, tak kena zakat. Dia kata meniaga, dia meniaga lori, baru kena zakat. Ni hak dia pakai lori tu jual, dia orang ni meniaga. Faham? Kita juga orang ada tanah, dia jual tanah boleh biti 20,000, tak kena zakat. 20,000 tu dia simpan selama setahun, baru kena zakat, jadi wang simpanan. Yang kena tanah, kena zakat orang meniaga tanah. Sebab orang yang terlibat dengan perniagaan dengan orang meniaga lain. Peniaga ni, dia niaga tu dijadikan sumber rezeki. Dia kerja dia niaga, niaga sayur, niaga ikan, niaga beras, hari-hari dia buat. Tu orang panggil peniaga. Tapi kita kerja jabat.
Cuma petang tu kita jual cicing sebetuk ke kawan kita pasal kita tak kenal nak bakar. Adakah kita nama peniaga? Bukan tu. Faham lagi? Saya telah mengeluarkan duit EPF separuh dalam duit itu, dan duit itu digunakan untuk membayar hutang orang dan beli rumah baru. Soalannya, wajib tak saya keluar zakat kerana separuh saja duit EPF nak keluar? Wak keluar dan bukan semua. Sekiranya wajib keluar zakat, pada siapa perlu diberi? Adakah jabat agama atau kepada orang miskin dan pelajar pondok? Baik. Dia kata dia keluar separuh EPF, kena zakat ke tak? Sebab ada orang kata kalau keluar separuh tak kena zakat. Tak betul. Dia tak kira separuh penuh suku atau 10%. Dia kira jumlah yang awak keluar dalam simpanan itu cukup nisab zakat tak? Nisab zakat sekarang berapa? 8,000. 8,000 ringgit. Siapa ada 8,000 separuh tu? Siapa 8,000? Kena zakat. Kalau separuh tu tak dapat 8,000, tak kena zakat ya. Awak keluar 6,000 je, tak kena zakat. Dah keluar pula 6,000 lagi separuh lagi baru kena zakat. Kira ngak ni sekaligus. Pasal ni tak keluar. Jangan keluar separuh gitu. Ni tak kena, ni tak kena juga balik awal. Lepas tu dia kata nak wis siapa? Tuhan sebut kan lapang asnaf dalam Quran. Jadi kalau zakat kita itu sedikit, memada kita beri kepada seorang asnaf. Umpamanya zakat kita itu 300 riyal saja. Padang dengan satu keluarga dalam kampung kita, kita tengok susah. Dia sama ada dia miskin atau fakir. Atau dia butang, tak nak bayar hutang, nak pergi makan, nak ini, butang pada lepas bayar. Boleh beri kot. Orang ngaji pondok ni dalam mazhab Maliki, orang ngaji agama, mazhab Syafi'i ada. Orang yang belajar agama, mazhab lain kata boleh. Dia kias dengan fi sabilillah. Jadi nak wi pada pelajar agama, tak kira pelajar pondok, pelajar Mesir, pelajar universiti, tapi pelajar agama. Faham tak? Kena taklid pendapat mazhab Maliki atau ulama lain yang mengatakan belajar agama ni masuk fi sabilillah. Dia gitu. Dalam mazhab Syafi'i, fi sabilillah ni hak nu saja, Hamas, hak duk perang. Gerila Iraq, gerila Chechnya, hak tu saja. Hak perang tu. Kawan saya seorang kontraktor dan dalam masa 3 bulan ni dia dapat duit projek lebih kurang 50,000. Soalannya, adakah wajib dia buat keluar duit zakat dia tiap kali dapat duit projek itu, atau dikira setahun sekali daripada jumlah semuanya? Baik, dia dapat duit projek itu daripada mana? Bayaran dia buat kerja, tak kena zakat. Bayar upah buat kerja. Kalau orang upah kita kerja, tak kena zakat. Melainkan kita ni kontraktor, kita peniaga. Meniaga buat benda, buat rumah, meniaga buat benda, buat bank. Kita masuk peniaga ke tak? Masuk peniaga baru kira tak? Dalam setahun tu kita kira lah. 2.5%. Dia gitu. Saya nak tanya, apakah dosa perbuatan saya tak layan saudara saya datang ke rumah kerana tak ada suka dengan orang tuanya? Dia tak suka ke ayah dia? Anak mari buat tak layan? Tak boleh. Bahmu tak suka ayah dia, kan dia anak dia takkan budak suka juga. Umpama adalah ayah dia tu tak betul benar-benar budak sukalah perangai ayah dia. Dan anak dia apa pula tak ada kena-mengena dengan ayah. Lepas tu jangan kita benci pada seorang yang melakukan maksiat sampai satu keturunan benci. Tak betul kita ni, tak boleh gitu. Seorang hamba Allah nak pinjam duit dari seorang Cina sebanyak 1,000. Pemberi pinjam itu suruh bayar 1,300. Boleh atau tidak cara seperti itu? Inilah riba namanya. Pinjam 1,000 bayar 1,300, riba tu. Kullu qardin yajur naf'a fa huwa riba. Tiap-tiap pinjaman yang menarik keuntungan daripada asal pokok, itulah riba namanya. Riba ini hanya boleh ketika darurah, iaitu menyelamatkan nyawa. Kalau nak suka-suka tak boleh. Nak beli perabot mewah, nak rumah comel-comel, buat riba tak boleh. Itu bukan darurah. Darurah nak selamat nyawa. Orang colek anak kita, nak pitih 50,000 dalam masa seminggu, tak beri, bunuh anak. Kes ni ramai dah mati, hak tak bayar. Nak pinjam orang tak ada,
melainkan alung yang ada. Faham? Orang tak mau beri pinjam, jadi kita boleh pinjam dengan ceti, dengan alung, yang haram, tapi kan nak menyelamatkan nyawa, nak tebuh daripada pencolek. Itu orang panggil darurah. Nampak ni? Tu baru darurah. Apakah dikira bagi Allah jika kita menghadiahkan sepasang baju baru kepada ibu bapa kita yang miskin atau adik-beradik sebagai amalan untuk kita di padang mahsyar bila dibangkitkan nanti? Dia beri sepasang baju ke mak ayah dia susah, boleh pahala? Boleh, ya. Nah, Taza kata beri baju sekurang-kurang sedekah itu senyum. Dah habis kepeng senyum ni. Nah, dia hanya melontarkan senyuman. Sengih tengok orang. Orang pun tengok, oh aku ni senyum mak mak. Boleh pahala dah. Betul lagi kalau beri sepasang baju. Dia kalau mak ayah miskin bukan kena beri sepasang baju, wajib tanggung nafkah, tak tanggung berdosa. Faham tak? Jangan duk ingat nafkah anak dengan bini saja. Bila mak dan ayah kita miskin, kita tak tanggung nafkah atau tampung, kita berdosa, melainkan kita miskin juga. Bukan sunat. Sunat ni beri pitih ibu bapa yang kaya, sunat beri duit. Ibu bapa yang miskin wajib beri, tak beri haram. Faham tak? Apakah kita dia dahulu memberi hadiah kepada keluarga yang miskin dulu dan baru ikut orang lain, itu perkara yang tidak salah. Ikut mana ni? Apakah kita dahului memberi hadiah kepada keluarga yang miskin dulu dan baru ikut orang lain, itu perkara yang tidak salah. Dia gini, kita boleh beri hadiah, boleh beri siapa-siapa yang kita suka. Orang kafir kita boleh beri hadiah. Tak ada salah pun. Cuma kalau tingkatan afdal, orang Islam dulu. Orang Islam pula orang susah dulu. Afdalnya. Orang susah pula keluarga yang terdekat dulu. Dia ada tertib dia. Saya ada simpan wang dalam akaun yang mana saham Bumi Putra ESB, tapi saya ada dengar bahawa bank tersebut menjalankan kegiatan riba. Soalan saya, bolehkah faedah ini boleh daripada bank tersebut saya gunakan sebelum ini seperti membeli perabot, kelengkapan rumah atau sebagainya? Minta penjelasan. Apa yang telah difatwakan oleh beberapa orang mufti di tanah Melayu ni, wang dividen tersebut tidak boleh digunakan untuk keperluan peribadi. Hendaklah disumbangkan kepada tabung-tabung untuk maslahat orang ramai. Boleh. Seperti tabung perjuangan umat Islam, tabung Palestin. Kalau di tempat kita ni orang nak buat kolah surat, orang nak tambah tandah bila air nak waksa lagi jambang pula sejik, boleh. Nak buat pagar pasti, boleh. Hak jenis ramai orang ambil manfaat. Peribadi tak boleh. Hak kita simpan dalam SB, modal kita tu saja, harta kita. Sebab dipertikaikan. Tengah kata tak haram, tengah kata haram daripada carumang dia kepada syarikat-syarikat yang dipertikaikan tersebut. Saya dapat ikut imam takbiratul ihram, iaitu saya muafiq. Rakaat 3 solat maghrib saya tak dapat habis baca Fatihah. Adakah saya kena habiskan baca Fatihah dan tinggalkan imam? Bukan imam kita tinggal imam, imam tinggal kita. Gini, dia semayang macam biasalah. Dia maghrib. Rakaat 3 dia terlambat. Imam Allahu Akbar, rakaat. Dia baru ihdinas siratal mustaqim. Tak boleh rakaat. Habis Fatihah, biarkan tu imam. Habis Fatihah, rakaat dan kejarlah tu imam. Anak saya 2 orang telah balik. Masalahnya dia malas semayang. Adakah tertanggung dosa anak tidak semayang ke atas ibu bapaknya? Dengar baik. Bila anak kita umur 7 tahun, wajib kita suruh semayang. Bila kita suruh, kita lepas tanggungan, walaupun dia tak semayang. Sebab kita wajib suruh, bukan wajib paksa semayang, wajib suruh. Mak, semayang mak. Dia pun masuk dalam bilik, dia buat degung-degung gitu kaki. Kita ingat semayang, beres. Kita lepas tanggung pasal wajib suruh tu, kita tunai dah. Tak lagi. Siapa anak itu balik. Bila anak tu balik, dia tanggung dosa dia sendiri. Nampak? Yang kata ibu bapa tanggung dosa ni, ibu bapa tak suruh anak semayang, maka dapat dosa kepada ibu bapa juga. Dosa kita itu mak kita, ayah kita tak suruh semayang, maka ibu bapa kita dalam kubur tu tanggung dosa. Faham? Dia bersangkutan mak. Lepas tu duduk saja tu istighfar lah, hadiah ke ibu bapa. Hak telah meninggal dulu, dia tak suruh kita semayang tak.
Solat ghaib untuk semati bilakah boleh laksana? Contohnya saya berada di Terengganu, kawan saya meninggal dunia di London. Kawan dia mati di London. Duduk Terengganu ni. Jawabnya, kalau kita tak dapat pergi kepada mayat dengan sebab jauh. Jauh mana? 2 marhalah. Mayat tu ada mana? Ada Kemamang, ada Kuala Lumpur. Ni jauh ni. Kawan dia mati di London. Dia pun dapat telefon. Mati dah di London. Boleh semayang ghaib. Bahkan sunat. Jangan nanti ada mayat depan baru nak semayang jenazah. Sebab kawan kita kan. Sahabat kita kan. Ibu bapa habis lagi. Boleh. Syaratnya mestilah mayat itu telah dimandikan. Tu. Kalau tak mandi lagi, tak sah. Kena mandi dulu. Kita telefon dah mana? Mandi dah lagi. Sudah dah mandi dah. Cuma nak tunggu kapan ni? Mandi dah. Mandi dah. Tunggu kapan? Maka kalau kita semayang juga sini sah. Cuma makruh sebelum kapan. Faham tak lagi? Sunat selepas kapan. Sunat lepas kapan. Tanya ada mayat mana? Siap dah kapan? Kita kena pun okey semayang. Masuk sah belaka. Semayang ghaib. Kalau kita semayang dulu, dengar mati kita pun semayang. Mareng dah kita dengar mati. Lepas tu orang kata dak mandi lagi. Kita kena mandi, kena semayang semula. Dah wajib kena telefon lah. Kalau London lah mereka apa semua, tak wajib. Tapi kita nak pastikan atau berat belah mandi. Kalau kita tak kalau nak tahu derah nak semayang derah, maka telefon lah. Mesej ke apa ke, email ke apa. Tak. Tapi kalau kita nak, maknanya nak ambil adat orang. Adat orang biasanya kalau kemarin dah mati, hari ni boleh lah semayang ghaib. Pasal mati pagi orang tanam petang. Tapi ada juga kadang-kadang menyalahi adat 15 hari baru tanam. Michael Jackson. Nampak dah selesai lagi. Jadi ingatlah, boleh semayang ghaib. Ataupun dekat sebelah rumah boleh juga semayang ghaib. Mayat ada rumah sebelah, kita rumah sebelah, tapi kita dah nak pergi kat dia, boleh juga. Syaratnya ada yang ancaman di tengah jalan. Dekat tu rumah mayat. Mana 30 langkah tapi air banjir. Tak? Kalau kita turun lemah dengan kita boleh semayang, kerana tak boleh nak pergi. Kalau boleh pergi tak sah semayang ghaib pasal dekat. Nampak? Atau belah rumah dari sini situ boleh semayang mayat. Pasal apa? Tak banjir, tengah tu ada rimah 2 ekor. Ada besar kubar. Kalau kita turun pergi naik mayang kak, mayang kita pula lagi 2 orang. Faham tak? Jadi 2 mayang. Jadi nak menyelamatkan nyawa, tak pergi kerana takut rimah, semayang dalam rumah. Semayang ghaib boleh. Sebut nama dalam niat. Faham? Allah, aku semayangkan mayat si Fulan bin si Fulan, 4 takbir fardu kerana Allah Ta'ala. Kata gitu. Soalan seterusnya. Semasa berwuduk, muslimin melalui kawasan wuduk muslimat. Ini tanya. Ni puan komplain. Dan muslimat tu tak dang nak buat apa-apa. Tak dang nak tutup aurat. Gua ni kerja ni pula ni. Tak dang nak nusuk. Harap ambil perhatian. Dia suruh jawatan kuasa masjid tengoklah. Ambil wuduk. Kak ambil wuduk puang. Ada orang lelaki pergi lalu. Jadi balik awal main lalu kot tu. Main tengok kawan tu tengah selok kain nak basuh kaki. Dan balik lalu kot belakang. Jadi tak nak buat benda. Jadi nyanyi korang. Jadi ambil perhatian. Dia masalah aurat ni jaga sikit. Adakah masjid boleh terima wang zakat? Minta penjelasan. Dalam mazhab Syafi'i, masjid tak terima zakat atas nama masjid. Dalam mazhab lain boleh. Membina masjid, membina madrasah, riba, buat pondok boleh. Dikira sabilillah.
Boleh tak wang masjid digunakan untuk membiayai orang yang sakit? Umumlah boleh buat. Kalau gini, kita buat kutipan atas satu nama, maka kalau atas khusus nama tu tak boleh guna untuk benda lain. Katakanlah kita kutipan malam ni, kutipan kita buat kutipan derma untuk membina pasti. Contohlah, tiba-tiba ada lebih 1000, faham? Nak buat benda lain tak boleh. Faham lagi? Tak boleh. Pasal tu sebut khusus. Ni Syekh Ahmad Fatani jawab dalam fatwa dia. Sebab tu kalau kita nak guna gak untuk keperluan lain, sebab kalau tak guna tak ada maslahat dah, pasal itu tu lebih, hendaklah diberitahu kepada para jemaah. Faham tak? Jadi wang kutipan kita yang saudara-saudara derma sekarang ini, setuju tak kita nak beri 1000 kepada seorang saudara kita tak, yang dalam kesempitan umpamanya. Mana-mana yang tidak bersetuju, dia berjumpa dengan AJK. Faham? Bila diang belaka, ijma' sukuti. Ada selamat kata boleh gitu. Baru boleh. Sebab dia asal tabung masjid ni dia untuk khas masjid je. Tak, untuk imarah masjid saja. Untuk beli kipas, bayar api. Hal-hal untuk masjid saja. Bila masa nak berniat ambil wuduk, masa basuh tangan ke atau masa basuh muka? Masa kita basuh tangan mula-mula tu sunat berniat. Masa basuh muka tu rukun wuduk. Bagaimanakah wuduk sunnah? Wuduk sunnah ni 3 kali belaka. Wuduk kita tak sunnah sekali. Berapakah hukum yang wajib dalam belajar hafaz Quran? Bolehkah jelaskan dalam belajar hafaz Quran? Tanya Hafiz, kita bukan Hafiz. Soalan seterusnya, apakah saya dikira musafir jika mulakan perjalanan dari Masjid Rasulullah ke Pulau Redang? Pulau Redang siapa ada 56 batu? Siapa? Daripada Rusila. Tak siapa. Dia merang 40 kilo. Merang 40 kilo 25 batu dah siapa. Tak siapa lagi. Kalau Pulau Tiamang siapa? Soalan seterusnya, bila berlaku kemalangan maut, adakah si pemandu wajib melakukan puasa kafarah selama 2 bulan berturut-turut? Tak wajib. Mana kok mana? Belanggar mati, lepas tu kena puasa 2 bulan berturut-turut. Tak kena gini. Orang tua saya telah lama mati dan harta peninggalannya belum dibahagi. Soalannya, bagaimana keadaan roh si mati? Apakah yang perlu dilakukan oleh anak-anaknya yang masih hidup? Dia bila kita telah mati, kemudian anak kita tak berbagi lagi, tak ada apa-apa. Yang jadi gangguan kepada roh orang yang telah mati ni, dia ni tidak mewasiatkan supaya dibuat baik-baik hartanya, maka jadilah perbalahan hak tu mengganggu kehidupan si mati di alam barzakh. Tapi kalau kita pesan molek dah nyewa kecoh juga, kita terlepas dah. Sebab tu orang tu mayat dia mati dah, orang tak ada mandi dia, tidak dosa. Orang hidup dosa. Yang berdosanya dia pesan jangan mandi kalau kau mati. Dia tanggung dosa. Kemudian, apakah yang perlu dilakukan oleh anak-anak yang masih hidup? Bagilah. Bagilah. Kalau setuju tak mau bagi belaka, nak beri sumbangan buat masjid, buat tu, tak ada masalah. Mak dia dah syarat, dah wajib bagi. Dah waris kata tak sah bagi kita setuju belaka. Derma pada Palestin. Boleh tahan kira. Tapi kalau ada seorang waris suruh bahagi, maka kita tak bahagikan dia, maka kita berdosa menahan-nahan harta orang. Soalan seterusnya, pada zaman Nabi orang berjuang menggunakan pedang. Minta penjelasan bagaimana berjuang pada zaman sekarang selain solat, bersedekah. Dia tanya zaman Nabi juang dengan pedang, dengan lembing, dengan panah. Zaman ini perjuangan ni faham baik. Mu tanya perjuangan ke peperangan? Perjuangan itu umum, peperangan itu khusus. Perjuangan mana al-jahdu. Al-jahdu makna kesungguhan membela atau menegakkan agama. Jadi perjuangan maknanya bersungguh menegakkan agama. Dia ada banyak. Dengan senjata, dengan peng,
dengan mulut, dengan harta, dah banyaklah. Cuma yang paling tinggi sekali dengan berperang di medan tempur, berhadap dengan tentera musuh, hak tu tinggi sekali. Dah. Jadi apa jua perbuatan yang kita buat untuk menegakkan agama, dia tulis buku. Dia gunakan kepandaian, dia tulis buku. Buku dia tu bila orang baca, orang akan balik ingat kasih pada agama. Maka dia berjuang dengan menulis. Nah, ada orang dengan mulut, dia mengajar, dia ceramah, mengajak orang balik kepada agama. Dia berjuang dengan mulut. Ada orang tak erti benda, dia sumbangan, berjuang dengan harta. Nah, yang paling tinggi hak perang di medan tempur. Nah, macam berlaku di Afghanistan sekarang. Mujahidin Afghanistan sekarang berada depan sama depan dengan tentera-tentera kafir PBB yang dipimpin oleh Amerika, Kanada, Itali, Jerman dan sebagainya lagi. Itu masa perang beradak tu. Jadi semua perjuangan belaka. Nah, semua tu untuk membantu Islam belaka. Perjuangan belaka. Apakah pengertian tasawuf dan tarekat? Benarkah tasawuf dan tarekat bahaya? Zaman sekarang umat Islam rata-rata ditindas. Apakah kita masih perlu mengikut budaya barat untuk berunding? Dia kata benda makna tasawuf. Tasawuf ni tak ada zaman Nabi. Dia ni istilah ni timbul ke diam. Maksudnya ilmu membaiki diri. Banyak ulama buat tarikh ataupun dikatakan juga sebagai ilmu batin. Nah, atau dipanggil sebagai ilmu akhlak atau ilmu adab atau ilmu apa benda ni? Qalbu. Jadi tajuk perbicaraan maudhu' dia itu nak baiki diri daripada perkara-perkara yang membinasakan. Hak bahasa kepada diri, bahasa pada batin. Tu panggil tasawuf, membicarakan tentang riak, tentang ujub, tentang semaah, kenapa kasih kepada dunia. Dah umpamanya lupa kepada akhirat, tak ingat mati, itu bicaraan tasawuf lah tu. Bermakna tarekat pula, tariqun maknanya jalan. Jalan mana? Jalan kepada Tuhan. Iaitu berjalan kepada Tuhan. Jadi jalan ini disusun oleh ulama-ulama, dikatakan tarekat ulama si pulang, tarekat ulama si pulang, syekh si pulang. Semuanya nak ajak manusia untuk mudah berjalan kepada Allah. Matlamatnya sama. Adakah ia berbahaya? Bahaya belaka kalau tidak muktabar. Fiqh pun kalau tak muktabar, kursi sekali lah ni. Dah baharambang kali fiqh. Bahaya jugalah. Jadi kalau kena dengan jalannya dan peraturan dan tertibnya, benda tu molek. Benda yang paling molek sekali kitab benda Quran. Faham? Quran Quran ini kalau tak ada guru kita pakai gohik sendiri, dosa juga. Memang salah. Apatah lagi tarekat atau tasawuf atau fiqh. Tasawuf tafsir Quran alik betul kita gambar sendiri tanpa guru, memang salah. Berbahaya. Jadi kena ikut ada adab dia. Soalan seterusnya ada 3 tinggi. Apakah hukum solat yang dilakukan oleh perempuan mengandung yang keluar darah sebelum melahirkan anak sepanjang masa walaupun sedikit? Dia mengandung tu dia ada sama darah sikit. Baik. Kebanyakannya orang yang mengandung dia tak mengalami haid. Jadi bila keluar darah dekat nak beranak, itu adalah darah fasad. Darah fasad. Dia sakit nak beranak. Katakan pukul 12 tengah hari dia sakit nak beranak, keluar darah setitik. Dia beranak pukul 6 jam tu ada darah. Itu darah fasad. Jadi tubik sama tak boleh nak bangun dah, duduk geluling duduk bidang kiri kanan dah. Maka jawabnya dia kena qada selepas kering darah nipah, lepas beranak bila-bila. Katakan ditinggal 2 Zuhur dengan Asar sebab turun darah ni, sakit nak beranak. Nak bangun guna duduk bidang duduk pisah nak beranak. Maka baik daripada nipah kat gigi, pas mandi kena qada 2 waktu tu. Sebab dia sakit nak beranak, turun darah, tak dah nak sembahyang. Tapi kalau dia sakit nak beranak, tengok ada darah, tok idam tak apa lagi,
dia pun pergi istinja basuh, ambil wuduk, semayang, belang-belang duduk pun sah dah waktu. Hak kata dari nak semayang maaf ni tengah guling sakit nak beranak. Faham tak? Saya telah mendengar penerangan tentang produk halal haram dari satu syarikat yang mengatakan banyak produk digunakan oleh umat Islam sekarang ini di Malaysia. Adakah perlu diselidik produk-produk harian untuk menentukan halal dan haram? Jawabnya, kita sekarang ini fardu kifayah. Mesti ada satu golongan di Malaysia ni yang menyelidik produk-produk yang menjadi apa benda ni, belian ataupun barangan-barangan yang dibeli oleh umat Islam. Mesti ada satu golongan fardu kifayah, bukan fardu ain. Bukan tiap-tiap seorang ni kena selidik kilang tu dua mana, hasil dua ni, cok lagu mana, proses lagu mana. Bukan fardu kifayah. Jadi kita dah ada beberapa badan di Malaysia ni yang buat penyelidikan halal ataupun tidak. Persatuan Pengguna, JAKIM dan seumpamanya. Jadi kita dibenarkan bersandarkan kepada pendapat-pendapat ataupun hasil penyelidikan mereka. Tak wajib atas kita tiap-tiap individu kena pergi cek tu kilang tu bersih ke tak. Faham lagi? Jadi kalau tidak ada tanda-tanda haram, maka harus kita makan. Tapi bila ada tanda-tanda haram daripada orang yang kepercayaan, maka haram kita makan. Lepas tu siapa yang tahu benda ni tak molek dan sebagainya, kita kena sebar atau email dan sebagainya. Foto stek tapal di kapung-kapung. Bak kapung-kapung tak lapar benda lagu ni. Orang yang ada internet nampak sama benda-benda haram. Haram ni. Orang kapung dah benda ni. Jadi kita yang ada kemudahan ini pering sebar bagi ke orang-orang kapung, beri orang ke laut. Tengok ni benda pokcik tepek tu mah. Asal belilah benda ni. Barang kotor ada di dalam. Dia gitu. Jadi kalau ramai-ramai buat kerja jadi ringan selalu. Jangan nak nanti orang seorang-seorang je. Kita bakal duduk saja. Baik. Habis dah lah. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di bulan